A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini, pada minggu yang seterusnya untuk kuliah online pada malam ini. Okay, insyaAllah pada malam ni kuliah kita akan membincangkan dua tajuk, di mana tajuk yang pertama saya akan bentangkan dahulu. Ustaz Sinar dia ada urusan sikit, dia tak boleh nak bagi kuliah lagi. Semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh komen sikit, boleh dengar suara saya dengan jelas? Okay, Alhamdulillah. Kuliah kita pada hari ini akan ada dua topik. Saya akan memberi kuliah yang pertama iaitu tajuk bahaya santau. Okey, tajuk bahaya santau akan saya akan bincangkan pada hari ini. Kemudian sesi kedua nanti dibentangkan oleh Ustaz Sinar yang bertajuk memahami doa, kaitan doa dengan ruqyah. Okey, so insyaAllah bahagian kedua nanti akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar. Okey, sesi yang pertama ni saya sendiri yang akan bentangkan insyaAllah tajuk mengenai bahaya santau. Okey. Ustaz Sinar dia akan masuk lewat sikit, dia ada urusan lain. So saya dahulu yang akan membentangkan bahagian pertama. Sekejap, masih ada ramai lagi yang nak join masuk. Okey, insyaAllah bahagian pertama saya akan bentangkan dahulu mengenai tentang bahaya santau. Okey. So sebelum tu kita kena fahami dahulu apakah yang dimaksudkan dengan santau. Okey. Okay, santau ni merupakan sejenis sihir. Okay, sejenis sihir yang dihantar kepada mangsa dengan menggunakan pengantaraan bahan-bahan berbisa yang disertai dengan pemujaan sihir ataupun ada campur tangan makhluk jin. So saya ulang definisi santau dulu. Santau ini merupakan sejenis sihir yang dihantarkan kepada manusia, kepada mangsa dengan menggunakan pengantaraan ataupun dari segi bahan-bahan dia, bahan-bahan bisa dan beracun, di mana santau sihir ini dihantar melalui pemujaan sihir dengan bantuan jin lah. Okay? So ini yang kita kena faham dulu dari segi dia punya takrifan dulu, definisi santau. Okay? So santau ni dia ada beberapa jenis. Okay. So jenis-jenis santau. Okay. So yang biasa kita dengar, yang biasa kita jumpa santau yang jenis yang pertama iaitu santau makan.
Okay, santau makan ni biasanya dia akan dicampurkan ke dalam makanan kita. Okay, dicampurkan ke dalam makanan kita di mana bisa-bisa santau ni bersama dengan jin, bersama dengan pemujaan jin tadilah. Okay, yang kadang-kadang kita panggil juga sebagai racun. Okay, racun yang dihantar melalui makanan, santau racun yang dihantar melalui makanan, diadun, disapu kepada makanan ataupun disapu pada pakaian ataupun dicurahkan kepada makanan. Itu jenis yang pertama, santau makan, santau racun. Yang keduanya yang biasanya lebih ditakuti oleh masyarakat kita iaitu santau angin. Santau angin ni biasanya akan disertai dengan pemujaan jin. So dia akan tuju lah, dia akan tuju daripada jauh. Sebenarnya dia tak tuju daripada jauh pun. Santau angin ni dia datang, ditiup bersama dengan jin sihir tadi. Jin sihir tadi akan membawa racun santau kepada mangsa dia. Kepada si mangsa, bila siapa yang terkena santau angin ni, dia akan start jatuh sakit lah. So, apa yang menjadi punca-punca? Punca-punca masalah santau biasanya seperti yang selalu kita dengar lah, masalah dengki. Sakit hati, dengki dengan kejayaan seseorang. Kadang-kadang banyak yang berlaku bila sama-sama berniaga kedai makan. So, kedai makan dia laju memaju, kedai makan jiran-jiran dia tak laku dan sebagainya. So ada jiran-jiran kedai tadi yang rasa dengki terhadap kemajuan dia tu, lalu dihantar santau kepada kedai dan juga pelanggan-pelanggan kedai. So kedengkian itu juga dia akan melajuntas sehingga menjadi dendam lah. So dia nak dendam, dia nak balas dendam sebab dia perniagaan dia gagal dan sebagainya. So daripada dendam ni lah juga boleh menjadi santau. Ada juga bomoh-bomoh ni dia nak menguji tahap kekuatan santau dia. So kadang-kadang bomoh ni bila dia beramal dengan ilmu santau ni, kalau dia tak melepaskan santau dia tu ataupun dia nak test santau dia tu menjadi ataupun tak menjadi, dia akan hantar kepada orang lah. Bila dia dapat maklumat ada orang yang sakit akibat santau dia, so bermaksud santau dia tu ada bisa. So barulah dia akan memulakan khidmat bomoh dia, mengambil upah untuk menyantau orang lain pula. Ada juga kes-kes orang yang terkena santau ni akibat bomoh tadi membuang ibu santau. Ibu santau ni adalah ibu racun tu lah. Ibu racun yang dipuja, yang diadun oleh Tok Bomoh tadi. Sampai satu masa ibu santau ni perlu dibuang. Dia tak boleh nak simpan lagi. Dia tak boleh nak simpan lagi, sampai satu masa dia perlu buang sebelum nak buat yang baru. So pada waktu tu dia akan lepaskan santau, dia akan hantarkan santau dia tu keluar. So siapa yang terkena, nasiblah. Kalau santau angin tu dia akan tuju kepada satu arah, satu jalanan. Kalau ada orang yang kebetulan lalu melintas di kawasan tersebut, berkemungkinan terkena santau tersebut. So punca terkena santau juga biasanya Tok Bomoh tadilah mencari sumber rezeki yang haram, mencari sumber rezeki, mencari duit dengan mengambil upah, untuk menyantau seseorang. Ini banyak yang berlaku jugalah. Ada juga bomoh yang nak menguji tahap kebatinan seseorang. Ini biasanya bila ada iri hati, nak lawan antara sesama sendiri. Kadang-kadang bomoh sesama bomoh, ataupun ada seorang yang pengamal bomoh, ada seorang yang pengamalkan silat-silat batin. Masing-masing nak menguji kekuatan ilmu batin mereka. Mereka akan uji dengan menghantau santau. Siapa yang teruk terkena santau, dia akan kalah lah. Ini antara punca-punca dia. Ini pula simptom-simptom kalau terkena santau. So setiap penyakit ni dia ada simptom-simptom dia.
ada tanda-tanda dia. Ini antara topik yang bagi saya sangat penting untuk kita kenal pasti kita ni terkena santau jenis kita ni terkena santau ataupun sihir apa dan sebagainya. So biasanya orang yang terkena santau dia tak akan tahan, dia tak boleh tahan kalau makan benda-benda tajam, makanan-makanan yang tajam. So seperti buah nenas, air limau nipis. So kalau dia makan buah nenas atau limau nipis ni, dia akan rasa lebih pedih di bahagian perut. Ada yang disebabkan pedih tadi, mungkin akan menyebabkan luka di bahagian dalam perut dia. Kalau benda ni semakin kritikal, semakin teruk, luka tadi akan menyebabkan dia boleh jadi muntah-muntah darah. Okay? Muntah-muntah darah akibat luka dalaman dia lah. Okay? So selain daripada muntah-muntah darah, simptom utama yang terkait dengan santau ni adalah batuk yang berterusan. So biasanya batuk yang terkait dengan santau ni biasanya batuk akan keluar bersama dengan darah, bersama dengan keluar serbuk-serbuk kaca, ataupun batuk tadi bersama dengan nanah. Nanah ni biasanya akan bercampur dengan darah lah. So sebab tu bila kita dalam proses kita nak mendiagnose pesakit melalui apa penyakit yang dia alami, kita kena kenal pastilah apa yang dia alami dan sebagainya. So selain daripada tu, mangsa pesakit yang terkena santau biasanya kuku dia menjadi hitam. Kuku dia, kita boleh tengok dekat kuku dia ni, kuku tangan dia ni biasanya lebih gelap, lebih hitam. Itu tanda terkena santau. Ataupun nafas dia ataupun bau badan dia menjadi busuk. Nafas dia bercakap tu pun dia sendiri boleh bau busuk. Itu antara tanda-tanda terkena santau. So selain daripada tu juga semua bulu gugur. Banyak bulu badan dia, rambut dia banyak gugur, bulu roma dia banyak yang jadi gugur. So kita boleh tengok keadaan ini. Pesakit sendiri yang kena pantau, kena alert dengan perubahan diri dia. Ada yang juga pesakit santau, dia kelopak mata dia menjadi hitam. Okay. Selain daripada tu, dari segi mimpi-mimpi pula, biasanya pesakit yang terlibat yang terkena santau biasanya akan mimpi makan makanan kotor. Mimpi makanan kotor seperti makan najis, seperti makan babi dan sebagainya. Itu antara tanda-tanda santau. Yang last selain daripada tu, tanda-tanda terkena santau adalah tubuh badan kita jadi gatal-gatal, jadi bernanah. So disebabkan santau tadi dia berbisa, biasanya gatal-gatal tadi dia akan membuatkan kita ni rasa nak menggaru. Bila dah semakin kita garu, bisa tu semakin teruk, kulit kita semakin teruk, dia akan dah mula kemerahan, ada yang bernanah, dan yang lebih teruk dia akan sampai ke tahap busuk lah, daging tu dah mula jadi busuk berulan. Okay, itu adalah santau. Ataupun yang biasa juga saya jumpa, ada juga pesakit yang dia jadi kembung perut membulat. Kalau pesakit lelaki tu macam dia jadi kembung perut, macam orang perempuan dia rasa macam mengandung, orang kata. Ataupun yang biasa kita panggil sebagai busung. Busung ni juga biasanya adalah sejenis daripada santau yang berlaku lah. Okey. Itu antara tanda-tanda. Okey, tanda-tanda kalau kita terkena santau. Okey. Okay, tanda-tanda lain yang terkait dengan gangguan jin dan juga santau, biasanya pesakit akan ada mimpi-mimpi ular, ular kejak, ular belit, ular batuk, okay, ular melintas kita, okay, ataupun mimpi binatang-binatang buas. Tak kira lah mimpi harimau, mimpi serigala tu kejar ke, harimau tu kejar ke, buaya tu gigit ke, dan juga mimpi-mimpi benda-benda berbisa. Okay, mimpi kalajengking, mimpi lipan, mimpi benda-benda tajam, okay, mimpi benda-benda tajam macam pisau, miang buluh,
mimpi kaca bertaburan, mimpi nampak jarum sehingga tercucuk kita. Itu antara tanda-tanda yang kita terkait dengan gangguan santau. Ada juga yang mimpi seperti mimpi bahan-bahan yang gatal, mimpi katak bulu yang berbisa, ataupun mimpi serangga-serangga yang berbisa, lipan, kalajengking, yang buluh. Ada yang dimimpi makan lampu pendaflor putih itu. Lampu pendaflor putih itu dia sangat berbisa. Biasanya barang-barang tu dia diadun sebagai bahan-bahan santau. Itu tanda-tanda terkena santau sewaktu tidur. Selain daripada tu ada tanda-tanda lain untuk santau. Tanda-tanda ketika jaga ni biasanya dia selalu sakit-sakit belakang, sakit-sakit badan, sakit tulang empat kerat, sakit tulang belikat, dia sesak nafas. So biasanya kalau sesak nafas yang terkait dengan santau ni dia ada timing dia. Biasanya menjelang petang, menjelang asar tu dia semakin sakit, dia semakin rasa resah dan gelisah waktu menjelang asar, waktu pukul 4, 4.30 nak masuk ke waktu maghrib tu dia semakin sakit. Itu antara tanda-tanda terkena santau. Okey. Dia berlaku ketumbuhan, takut nak menziarah orang yang mati. Kadang-kadang disebabkan santau ni dia boleh jadi sawan ataupun kerasukan. Ini antara tanda-tanda yang sedikit umum terkait dengan gangguan-gangguan yang terkait dengan santau. Okey. Secara umumnya kita kena tahu santau ni merupakan sejenis racun. Sejenis racun yang asalnya dia adalah racun yang berbisa. Kemudian racun-racun yang berbisa ni pula dia akan dipuja, diadun bersama dengan jampi serapah mentera-mentera yang akan bersama dengan pemujaan jin dan juga syaitan lah. So antara bahan-bahan yang biasanya yang digunakan sebagai bahan-bahan untuk membuat santau ni barang-barang berbisa. Bahan-bahan berbisa seperti bisa ular tedung, bisa ular kapak, ataupun katak puru, ataupun katak-katak yang berbisa. So dia akan ambil bisa ni untuk diadun. So santau ni dia macam kena main masak-masak sikit. Dia perlu diadun dan juga dibuatlah. Bahan-bahan yang miang. Bahan-bahan yang miang seperti miang buluh, ataupun dia cari ulat bulu, dia cari pucuk duri rebung, tali guni. Bahan-bahan ni kalau masuk dalam badan dia memang akan melukakan kita. Selain daripada tu dia akan mencari bahan-bahan yang tajam. Dia akan ambil kaca. Kaca ni yang paling banyak berlaku, dia ambil kaca daripada lampu putih Kalimantan tu. Lampu putih Kalimantan tu yang banyak dia orang adun menjadi racun santau lah. Selain daripada tu dia akan ada ambil jarum, berus besi, rambut, kuku kita, dia akan jadikan sebagai bahan-bahan santau. Selain daripada tu banyak juga yang dia orang jadikan santau daripada uli kucing, biji mata kelawar, burung jampu, tulang kera duku. Selain daripada itu dia ambil bahan-bahan kotor yang lain seperti lipas, ulat gonggok, kulit telur ayam tu dia ambil, kulit telur ayam, ulat gonggok ni. So bahan-bahan tadi, bahan-bahan bisa miang tadi, bahan yang tajam tadi apa semua tu dia akan diadun lah, ditumbuk-tumbuk, diadun, diuli dan sebagainya tu. Kemudian dia biasanya pula dia akan diperang bersama dengan getah ipuh. Getah pokok ipuh ni dia memang racun. So dia akan adun bersama. Kemudian selain daripada itu juga bila racun-racun tadi dah siap, racun santau ni pula dia akan dimasukkan ke dalam satu bekas lah. Bekas dia pasu ke apa ke, dia akan puja barang-barang tadi
supaya santau ni semakin berbisa bercampur dengan mentera-mentera jin, bercampur dengan perjanjian-perjanjian jin untuk menghantar bisa-bisa santau tadi kepada orang yang dia dengki dan sebagainya. Okey. Okey, antara dari segi kaedah rawatan pula untuk rawatan santau, kaedah yang paling utama dalam proses nak merawat masalah santau, kaedah yang paling utama adalah membacakan. Saya ulang, ni adalah kaedah untuk merawat pesakit santau. Kaedah yang paling utama adalah membacakan ayat-ayat ruqyah kepada pesakit. Bacalah keseluruhan ayat-ayat ruqyah seperti mana yang kita dah bincang dalam siri kuliah yang lepas. Tadabbur ayat-ayat ruqyah, lebih kurang ada 20 ayat ruqyah. So bacakanlah ke semua ayat-ayat tersebut. Okey. Kemudian bolehlah tambah surah Al-Furqan ayat 23, bacalah sebanyak 366 kali untuk rawatan santau. Okey. Kaedah yang paling utama seperti yang saya cakap tadi, bacalah keseluruhan ayat-ayat ruqyah syariah dengan meletakkan tangan kita ke atas kepala, ubun-ubun, sambil kita baca. Baca dengan keadaan tegas, kuat, tartil. So saya memang tak menggalakkan baca ruqyah ni berbisik-bisik. So bacaan ruqyah tadi juga seperti mana yang pernah ikut kelas saya akan bacakan ayat ruqyah sambil diselang-selikan dengan khutbah jin, nasihat kepada jin. Akan diselang-selikan dengan azan. Seperti mana yang peserta yang mengikut kelas saya dalam satu sesi rawatan, biasanya saya akan ada minimum 3 kali azan untuk menyuruh jin keluar. Okey. So ini antara kaedah yang paling utama sekali. Okey, kaedah paling utama sekali untuk rawatan sakit santau. Okey. Ya, surah Al-Furqan ayat 23. Surah Al-Furqan ayat 23 dibacakan sebanyak 366 kali. Okey. Bukan 63, surah Al-Furqan ayat 23. Ayat 23. Okey. Betulkan semula sikit komen tu. Okey. Selain daripada tu, kaedah untuk rawatan santau adalah kaedah dengan meminum air ruqyah. Okey. Tadi kita dah buat rawatan ruqyah. So biasanya kenapa 36 kali? Ini adalah daripada guru saya lah. Guru saya mengajarkan 366 kali. Seperti yang dalam slide ni. Okay? Seperti yang dalam slide ni, ini adalah slide daripada pusat rawatan kiswah guru saya. Guru saya mengajarkan kaedah tersebut. Okay? Kemudian satu lagi kaedah minum. Dibacakan ayat ruqyah tadi, kesemua 20 ayat ruqyah tadi dibacakan kepada air. Air tadi dibuat minum. Okey, dibuat minum paling kurang 7 hari ataupun boleh juga 21 hari ataupun lebih baik selama 40 hari. Okey, selama 40 hari. Okey. Itu untuk minum. So tadi kita dah bacakan keseluruhan ayat-ayat ruqyah 20 ayat tadi kepada air. So air tadilah kita buat untuk minum. Okey, selain daripada itu juga ada juga kaedah lain, iaitu minum air ruqyah bersama dengan limau nipis. Ini juga boleh. Okey, so seperti ini juga kaedah ini juga diajar oleh Ustaz Sarhan. Rawatan untuk santau walaupun dia berbisa, kita lawan balik dengan bisa, iaitu air ruqyah tadi kita campurkan dengan limau nipis. Kita ambil limau nipis, kita belah dua. Sebelah limau nipis tu kita perahkan ke dalam air dan kita bacalah Al-Fatihah, ayat kursi dan juga selawat 3 kali dan untuk kita minum. Okey. Satu lagi kaedah yang agak favorite. Okey, favorite yang saya selalu mengajarkan kepada pesakit dalam rawatan santau adalah dengan meminum air kelapa muda. Ini memang antara ubat untuk penyakit yang bagi saya sedap sikit lah. Okay, minum air kelapa muda. So air kelapa muda ni perlulah yang dicari tu air kelapa muda yang betul-betul muda. Yang orang kata apa, isi kelapanya berlendir.
kalau kata isi Belanda, isi kelapa itu masih lembik lagi. Lembik lagi, berlendai, berhingus itu. Okey. So air kelapa muda ni diambil air dia dan juga isi dia, diletakkan dalam satu jug. Okey, kemudian sama juga kita rukiahkan air kelapa muda tadi bersama dengan isi dalam jug tadi. Kita bacakan ayat-ayat rukiah, kemudian kita tiupkan ke dalam air kelapa muda tadi. Boleh ikut kaedah buat air jampi, kemudian kita minum. So untuk kelapa muda ni saya menasihatkan, menggalakkan paling kurang amalkan selama 3 hari. Sehari sebiji sebiji kelapa muda. Sehari sebiji kelapa muda. Boleh. So amalkan selama 3 hari paling minimum ataupun sebaik-baiknya selama 7 hari. Okay. So air kelapa muda ni memang salah satu khasiat utama dia adalah untuk menawarkan segala bisa-bisa. So segala bisa-bisa santau ataupun racun-racun santau tadi boleh kita tawarkan dengan minum air kelapa muda. Okey. Selain daripada air kelapa muda, ada juga kaedah lain, tambahan lain yang boleh kita ikhtiarkan. Menggunakan air rukiah tadi dicampur dengan madu. Dicampurkan dengan madu. Minum air rukiah bercampur dengan madu. Boleh juga bercampur dengan madu dan juga limau nipis tadi. Boleh juga. Okey. Tak kisahlah kelapa apa pun, janji kelapa. Selagi mana nama tu buah kelapa, boleh digunakan sebagai penawar untuk santau. Okey. Kelapa laut je tak termasuk. Kelapa laut tu lain. Kelapa muda yang di daratan ni lah yang biasa kita dapat ni. Okey. Selain daripada tu, minum minyak zaitun juga salah satu kaedah, salah satu ikhtiar dalam rawatan untuk rawatan santau. Okey, minyak zaitun ambil yang extra virgin. Beli minyak zaitun extra virgin, minum 1 sudu pagi. 1 sudu pagi semasa perut masih kosong dan juga 1 sudu petang semasa perut masih kosong. Itu juga boleh. Okey. Kaedah-kaedah lain pula, kaedah yang kelima iaitu minum air rukiah yang dicampurkan dengan cuka apple. Apple cider ataupun cuka-cuka lain, cuka kurma juga boleh. Cuka kurma, cuka delima, bukan cuka yang masak tu lah. Ni cuka-cuka Arab ni. Biasanya banyak penawar ni dia dapat bersama di air rukiah bercampur dengan cuka apple boleh, cuka kurma boleh, cuka delima juga boleh. Campurkan, kalau 1 gelas air tu campurkan 1 sudu teh sahaja cuka tu. Jangan banyak sangat, dia tajam. Okey, 1 sudu teh sahaja, 1 sudu kecil sahaja cuka apple ataupun cuka kurma tadi ke dalam air rukiah tadi untuk kita minum lah. Okey. Selain daripada itu juga boleh juga berikhtiar dengan menggunakan daun gelenggang. Okey, minum 3 cawan air rendaman daun gelenggang ataupun kita boleh rebus daun gelenggang ataupun daun sena. Kita rebus dia punya daun tersebut, jadikan air untuk buat 3 cawan ke lebih kurang untuk kita minum. Okey. So lebih kurang ada 6 kaedah rawatan santau. Yang paling utama tadilah, sebabnya 7 lah. Yang paling utama adalah rawatan santau melalui kaedah rukiah dahulu. Okay? Kemudian daripada sesi rukiah tu kita boleh buat minum air jampi. Okay? Minum air jampi. Kemudian kita juga boleh cari air kelapa muda dan dirukiahkan untuk buat minum. Okay? Ini adalah kaedah untuk rawatan santau. Selain daripada tadi kaedah untuk minum, rawatan santau dengan kaedah minum. Selain daripada tu, tadi bila selepas kita buat rawatan rukiah, biasanya perawat akan bekalkan air rukiah tu. Air rukiah tu juga kita boleh mandikan sakit. So sakit dimandikan dengan air rukiah. So air biasa 1 baldi, kita campurkan segelas air rukiah ke dalam baldi tersebut untuk dibuat mandi.
Okey. So dan air tadi dibuat sebagai bilasan terakhir. So, bilasan terakhir selepas kita dah siap mandi, kita jangan lap, biar tadi air tadi meresap ke dalam tubuh badan kita. Okey. Selain daripada mandi air ruqyah tadi, kalau rasa nak lebih power lagi, nak lebih agresif lagi, kita mandi air ruqyah bersama dengan air batu. Okey. Maaf, nota ni saya tak boleh bagi salinan sebab ini nota khusus saya sebelum ni. Ini adalah copyright penganjur tersebut. Saya tak boleh nak bagi nota tu. Boleh tengok saja di dalam slide saya ni. Okey. Saya minta maaf kalau slide saya sini tak ada masalah, ini sebab nota daripada khusus yang sebelumnya, sekadar untuk saya perkongsian sahaja. Okey, salah satu kaedah rawatan dia adalah dengan mandi air ruqyah. Mandi air ruqyah campur air batu, campur 5 purut. Okey, diperahkan 5 purut ke dalam badi, bercampur dengan air ruqyah, bercampur dengan ais batu. Ais batu. Sebelum ni kita memang pernah ada buat kuliah khas rawatan dengan menggunakan kaedah mandi ais. So nanti kena tengok balik kuliah yang lepas lah. Okey, gosok limau di tempat-tempat yang sakit. Kalau kita selalu batuk-batuk tu, gosok limau tadi di bahagian dada, sakit kepala, gosok di bahagian kepala. Okey, selain daripada tu, selain daripada mandi ais batu, air bercampur dengan air ruqyah, boleh juga kita merawat santau ni dengan mandi rebusan air bunga mawar, bunga ros. Okey, bunga ros ni kalau ikut guru saya sebelum ni, cari lebih kurang dalam 40 kuntum kalau boleh. 40 kuntum bunga ros direbus. Direbus sehingga hancur dia punya kelopak-kelopak bunga dia tu. Kemudian air rebusan tadi tu dibuat mandi. Boleh dibuat mandi terus pun boleh, ataupun bercampur dengan mandi ais tadi juga, digabungkan bersama dengan mandi ais juga boleh. Okey, itu antara kaedah mandi bunga ros. Okey, selain daripada itu juga tadi, ini kaedah mandi ya, rawatan santau dengan kaedah mandi. Boleh juga mandi air ruqyah, boleh mandi air biasa dulu. Dia kena faham, setiap mandi yang kita sebut ni mandi air biasa dulu. Bilasan tu nanti baru kita mandi dengan air-air yang dah bercampur dengan ais ni tadi. Okey. Mandi air ruqyah dengan daun bidara juga boleh. Okey. So kita sediakan satu badi air yang telah diruqyahkan. Kemudian kita ambil daun bidara. Daun bidara paling kurang ambil 7 helai ataupun 11 helai ataupun 21 helai. Bolehlah mana-mana pun, nak ambil 7 helai pun boleh, 11 helai pun boleh, 21 helai pun boleh. Digiling-giling ataupun ditumbuk lumat dengan batu lesung, kemudian dicampurkan ke dalam baldi tadi, baru kita buat mandi. Mandi tadi semua mandi-mandi ni adalah bilasan yang terakhir. So maksudnya sakit kita mandikan dahulu dengan air biasa, bagi basah dulu badan, kemudian baru kita bilas dengan air mandian ruqyah ni. Okey. Selain daripada itu juga, kaedah lain juga, air ruqyah tadi boleh dicampur dengan air biasa tak semasa. Yang kita campur dengan satu baldi tadilah. Satu baldi air biasa campur dengan segelas air ruqyah. Kita campur pula dengan wangian kasturi ataupun ambil daun bidara pun boleh. Yang digiling-giling, nak campur dengan rebusan ros juga boleh. Mana-mana yang kita mudah, cari. Okey. Selain daripada itu juga, boleh juga mandi air ruqyah bercampur dengan 7 helai daun teratai. Daun teratai ditumbuk lumat, sama juga ditumbuk lumat dan dihancurkan, dicampur ke dalam baldi tadi untuk kita buat mandi. Okey. Okey, salah satu lagi kaedah yang sangat berkesan juga untuk merawat kaedah untuk merawat gangguan-gangguan jin santau ni, kita menggunakan minyak wangi kasturi. Okey. Sekejap. So kita ambil minyak wangi kasturi. So macam ni, saya ada minyak wangi kasturi kijang. Okey, ni kasturi kijang.
So minyak wangi kasturi ni kita kena faham dulu jin. Okay, jin ni dia masuk ke dalam badan tubuh badan kita melalui liang-liang, ada rongga-rongga. So jin ni dia tak masuk melalui kulit-kulit, dia tak masuk melalui kulit, dia tak masuk melalui pipi macam ni, dia tak masuk melalui dada macam tu. Tapi dalam badan kita ni ada 32 liang, 32 poin yang menjadi pintu masuk jin. Okay, so sebelum tidur salib minyak wangi di hujung jari tangan. Di hujung jari tangan. So jari tangan ada 10. Sapu sikit-sikit lah. Dekat hujung jari tangan. Tangan ada 10. Di hujung jari kaki ada 10. Sapu sikit di telinga. Okay. Di mata. Okay. Di mata. Disapu di lubang hidung. Sapu sikit minyak wangi kasturi tadi di lubang hidung. Di mulut kita. Di mulut juga boleh. Sapu di puting payudara. Okay. Sapu di pusat kemaluan depan dan belakang. Ada 32 poin pintu masuk jin tadi. Lepas kita dah sapu pada 32 poin tadi, barulah nak sapu dekat nadi ke, nak sapu dekat nadi, nak sapu dekat leher ke apa ke. Poin yang 32 tu dulu yang perlu kita utamakan dulu dalam kaedah rawatan, kaedah sapu minyak wangi. Okay, alhamdulillah, insyaAllah tajuk saya pun ngam-ngam habis pada pukul 10 mengenai masalah dan juga kaedah rawatan santau. So alhamdulillah Ustaz Sinar pun sudah masuk, alhamdulillah. So saya akan stop sharing slide saya ni. Saya minta maaf, slide saya ni saya memang tak boleh share sebab ini adalah slide daripada kursus saya dengan guru saya sebelum ni. Saya tak dapat keizinan untuk sebarkan kopi slide tu. Nanti so saya tak boleh nak sebarkan. Saya share perkongsian ilmu bersama dengan penerangan-penerangan, insya-Allah boleh. Okey, tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk menyambung sesi kuliah bahagian kedua bersama Ustaz Sinar, dan insya-Allah kita akan sesi soal jawab bermula pada lebih kurang pukul 10.30 dan insya-Allah kelas kita akan tamat lebih kurang dalam pukul 11 lah. Okey, insya-Allah. Saya serahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Terima kasih Coach. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada majlis ilmu pada malam ini. Ilmu-ilmu yang disampaikan biasanya setiap minggu adalah ilmu yang berkaitan ruqyah atau ilmu-ilmu agama yang boleh diaplikasikan dalam pengetahuan kita berkenaan ruqyah syariah, ilmu-ilmu tambahan. Dan syukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini saya nampak ada lebih 50 orang hadir. Ini satu perkembangan yang sehat yang memberi semangat kepada kami, para admin dan panel penceramah untuk berkongsi lagi ilmu-ilmu pengetahuan kepada saudara-saudari, para sahabat sekalian. Pada malam ini, sesi kedua, kuliah saya pula yang sampaikan adalah berkenaan dengan memahami doa, kaitan doa dengan ruqyah. Biasanya kepada ahli yang baru menyertai kuliah kita yang diadakan biasanya setiap minggu, kecuali ada sebab-sebab tertentu ditunda. Kuliah ini kita cuba sampaikan dalam bentuk santai, seolah-olah podcast yang ada dua panel penceramah kebiasaan dia ataupun moderator. Yang seorang Coach Kamarul Azli dari Semenanjung Malaysia, dari Pahang, dan seorang pula saya dari Sabah dengan nama pena Sinar Ruqyah, dan memang saya muncul di media sosial berditup muka sebab satu masa apabila saya ingin mengundur diri daripada media sosial, lebih mudah saya mengundur diri daripada media sosial sebab kalau sudah terlalu terkenal, sukar untuk melarikan diri, menghindarkan diri dari dunia media sosial kalau
terlampau terkenal. Jadi biarlah ada macam Zorro sikit, macam Batman sikit, supaya ada satu keunikan juga untuk grup kita, kuliah dalam grup kita. Manalah tahu saya ni sebenarnya orang yang ada jawatan kah, apa, jadi tidak ingin dikenali oleh pihak-pihak yang kenal saya apa kerja saya sebenar. Jadi biarlah saya dikenali sebagai orang yang uh, uh, paham sebahagian tentang ilmu ruqyah. Jadi pada malam ini saya akan sampaikan kuliah tentang memahami doa, khususnya topik berkaitan doa, kaitan doa dengan ruqyah. Saya buka slide. Dengan ini saya mulakan kuliah saya untuk sesi kedua ini, yaitu tajuk utama memahami doa dan khususnya kaitan doa dengan ruqyah. Pentingnya kita memahami kaitan doa dengan ruqyah dan memahami bagaimana doa, suatu doa itu prosesnya kita ada kefahaman sebab ia berkaitan langsung dengan ruqyah. Ruqyah ini sebenarnya adalah doa, doa kepada Allah. Dan bagaimana kita memahami doa ini yang kita mohon kepada Allah, minta kesehatan, minta perlindungan, dan bagaimana doa itu dimakbulkan. Sebab mungkin ada pesakit, keluarga pesakit heran kenapa sakit sudah begitu lama, sudah 5 tahun, 10 tahun tidak sembuh. Sedangkan ada dikatakan, kalau saya tidak silap hadis Nabi, doa orang yang sakit ini makbul. Jadi kenapa kita yang sakit berdoa untuk minta sembuh tidak juga sembuh? Cuma mungkin ada satu ide kreatif, kalau memang dikatakan doa pesakit itu makbul, kalau pesakit dah doa tidak juga sembuh, mungkin bagus pesakit doakan orang lain sembuh. Mungkin dengan dia doakan orang lain akan lebih cepat makbul. Atau dia doakan orang lain, Allah bagi rezeki yang penuh dengan rahmat, melimpah ruah, beri rezeki kepada Coach Kamarul Azli, beri Allah limpahkan rezeki kepada Aki Sinar Ruqyah agar kami lagi dapat pendapatan yang lebih untuk beli laptop baru, beli earphone baru, beli speaker baru dan sebagainya. Mungkin dengan itu baru doa makbul, mendoakan pada orang lain. Ini satu renungan, idea untuk direnungkan. Kalau berdoa belum makbul, mungkin boleh doakan kepada orang lain. Jadi kita akan lihat berkaitan dengan kaitan doa dengan ruqyah. Ada 7 isi daripada tajuk ini. Kalau kita sempat habiskan pada malam ni, insya-Allah kita habiskan. Kalau tidak, kita akan sambung ke kuliah akan datang. Di bawah tajuk memahami doa ini, kita akan ada 7 isi yang kita akan berkongsi ilmu, yaitu isi pertama adalah ruqyah adalah doa. Tajuk kedua atau bab kedua adalah pengertian doa. Isi ketiga adalah doa daripada hadis. Isi keempat ada jenis-jenis doa. Terutamanya ada 2 jenis doa yang sebahagian daripada kita, masyarakat kita tidak berapa memahami. Isi kelima ialah berkenaan mengapa doa kelihatan seperti tidak dikabulkan. Kita berdoa, terutama pesakit, dah bertahun-tahun sakit, doa minta sembuh, tidak juga kelihatan sembuh. Kenapa begitu? Doa seolah-olah tidak dimakbulkan oleh Allah. Dan isi keenam berkaitan dengan isi kelima, iaitu sebab doa tidak dikabulkan. Isi ketujuh yang terakhir adalah berkaitan doa dan takdir. Apabila kita
belajar tentang doa, kita perlu juga memahami kaitan doa dengan takdir Allah. Adakah dengan adanya takdir Allah kita tidak perlu berdoa dan tidak perlu berusaha, atau adakah berusaha dan berdoa itu boleh merubah takdir Allah? Kita akan lihat pada malam ini. Harap dengan penyampaian isi kandungan kuliah malam ini dapat memberikan kefahaman lagi kepada kita yang masih belum paham berkaitan dengan doa. Okey, pendahuluan ringkas sahaja. Dalam nota ini kita akan belajar pengertian doa, kepentingan berdoa dengan doa-doa daripada hadis Nabi, jenis-jenis doa, dan memahami mengapa nampak doa seperti tidak dikabulkan. Yang disebut tadi. Dan juga diterangkan kaitan doa dan takdir. Dan kita masuk kepada isi pertama, yaitu ruqyah adalah doa. Doa adalah sebahagian penting di dalam ruqyah. Apabila kita membaca ruqyah, kita sebenarnya berdoa kepada Allah agar menyembuhkan kita dan melindungi kita. Seorang ulama, Syekh Ahmad Misri, ia ulama Mesir dan juga seorang peruqyah dan kini tinggal menetap di Indonesia. Beliau mengatakan ruqyah syariah adalah ayat dan doa-doa untuk mencari kesembuhan dan pertolongan dengan berdoa kepada Allah. Ini definisi doa beliau, iaitu ruqyah syariah ini berkaitan rapat dengan doa. Dan saya petik ini daripada buku beliau yang bertajuk Berobat dengan Ruqyah, Ilmu dan Praktik. Seterusnya, apabila kita tahu bahawa kita faham bahawa ruqyah itu adalah doa, maka kita perlu memahami bagaimana doa itu prosesnya, bagaimana ia dikabulkan, supaya nanti apabila kita berdoa, kita lebih yakin berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan atau berdoa kepada Allah untuk perkara-perkara, niat-niat, tujuan-tujuan khusus yang lebih lagi daripada selain daripada memohon kesembuhan. Mungkin memohon untuk mendapat hidayah dan sebagainya. Oke, kita lihat dulu apa itu pengertian doa. Apakah itu maksud doa? Apakah definisi doa? Terjemahan ataupun definisi ataupun pengertian doa ni ada banyak. Setiap ulama, setiap ustaz di buku ada menerangkan apa itu doa, dan saya petik pula definisi ini, pengertian doa ini daripada Ustaz Ismail Kamus yang tertulis dalam bukunya bertajuk Doa, Konsep dan Amalan. Menurut Ustaz Ismail Kamus, doa ialah permohonan seseorang hamba terhadap atau kepada Allah secara terus bermakna tidak perlu perantaraan bagi menyelesaikan segala masalah rohani dan jasmani, dunia dan akhirat, sama ada untuk dirinya sendiri atau untuk saudara mara, sahabat andai, dan seterusnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Saya pilih definisi ini sebagai maksud doa sebab ia adalah komprehensif, meluas. Doa itu permohonan seorang hamba kepada Allah. Bukan berdoa kepada alam, bukan berdoa kepada azimat, bukan berdoa kepada keris, tetapi berdoa kepada Allah secara terus, tidak ada perantaran. Bukan kita berdoa kepada Allah dengan perantaran azimat. Kita bukan macam agama lain berdoa kepada Allah dengan perantaran patung-patung.
yang dibuat di kuil-kuil. Tidak. Kita berdoa kepada Allah secara terus dan dengan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti menyelesaikan masalah rohani. Kita selalu ada masalah rohani atau masalah jasmani, kita sakit. Kita berdoa untuk dunia, memohon rezeki. Kita berdoa untuk akhirat agar mendapat pahala yang banyak, agar Allah bagi kita hidayah untuk agar kita dapat masuk surga. Dan kita boleh berdoa untuk diri kita sendiri. Kita boleh berdoa untuk anak kita. Kita berdoa kepada Allah untuk sembuhkan anak kita. Kita berdoa kepada Allah agar memberi hidayah kepada sahabat-sahabat kita. Itulah doa. Dia mencakupi seperti yang dinyatakan dalam definisi atau pengertian doa yang ada dalam screen saudara-saudara sekalian. Oke, kita lihat seterusnya. Kita akan lihat pula contoh doa daripada hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa boleh dengan menggunakan lafaz sendiri. Ya Allah, sembuhkan aku. Ya Allah, sembuhkan anak aku. Ya Allah, sembuhkan istriku. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, lindungilah perniagaanku daripada terganggu, daripada musibah dan sebagainya. Jadi boleh berdoa menggunakan lafaz sendiri atau boleh juga menggunakan lafaz yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana satu yang kita ingin? Doa dengan lafaz sendirikah atau kita berdoa ikut yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya, doa yang terbaik adalah doa daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak contoh-contoh doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan berbagai lagi doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa-doa yang terbaik adalah yang di dalam Al-Quran, yang diajar oleh Allah di dalam Al-Quran. Okey, terima kasih Encik Abu Husin, boleh type soalan. Nanti kita akan jawab pada sesi soal jawab. Boleh type lah soalan dulu. Kalau yang ingin tanya secara lisan, boleh ditanya pada sesi soal jawab. Boleh tanya secara lisan. Okey, seterusnya. Doa yang terbaik adalah doa daripada Al-Quran. Kedua terbaik ialah doa daripada hadis Nabi. Sebab doa yang disusun, lafaz kata-kata yang disusun oleh Nabi, itulah susunan kata-kata yang terbaik selepas Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi kita fikir-fikir apa susunan doa yang terbaik, kita boleh ikut daripada doa yang Nabi ajar. Ketiga yang terbaik adalah doa guna bahasa kita sendiri. Ya Allah, berilah aku hidayah, berilah saudara maraku hidayah yang masih belum dapat hidayah, atau berilah hidayah kepada pakcikku, makcikku yang mengamalkan ilmu-ilmu sihir atau ilmu-ilmu yang meragukan. Kita berdoa guna bahasa sendiri. Sebab kenapa ini yang ketiga terbaik? Sebab kita faham. Doa tu lafaz yang kita faham. Berbanding kalau kita guna lafaz-lafaz tidak kita faham. Kita guna, katakan kita bukan orang Jawa, kita guna bahasa Jawa kuno. Entah-entah dalam maksud bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskrit itu memuja setan, memuja jin. Kita tidak faham makna dia, kita baca saja. Jadi lebih baik jangan baca doa-doa yang kita tidak faham maknanya. Doa-doa ataupun jampi mentera. Lebih baik baca doa daripada kata-kata kita sendiri. Itu lebih baik. Kalau kita tidak pandai baca Quran, kita masih tidak tahu mana satu doa hadis Nabi, kita berdoa dengan lafaz kita sendiri, bahasa kita sendiri. Jika kita berdoa bukan menggunakan lafaz yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, itu hadis daripada hadis, maka kita perlu tahu makna lafaz doa itu.
agar kita tahu doa kita tidak mempunyai unsur-unsur syirik atau haram. Jangan orang ajar satu doa walaupun dalam bahasa Arab. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab dan doa itu bukan dari hadis Nabi, kita minta orang itu berikan maknanya. Kalau tidak dia berikan maknanya, jangan amal. Sebab kita tidak tahu, ya bahasa Arab tapi bukan mungkin doa agama Islam. Mungkin jampi mentera memanggil jin. Jadi jangan ambil risiko. Kalau orang ajar, ini selawat dia kata yang bagus. Selawat dia namakan berbagai nama ataupun apa-apa doa. Walaupun dalam bahasa Arab, kalau tidak faham, jangan amal. Kalau orang tu ajar dalam bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Inggris, dan yang orang yang mengajar tu seorang ustaz dari negara Cina, ustaz dari Amerika, tapi dia seorang ustaz belajar dari Universiti Al-Azhar, Universiti Madinah, boleh amalkan dan kita faham. Kalau kita faham, katakan seorang Cina Muslim, seorang ustaz berbangsa Cina ajar dia doa yang dia faham dalam bahasa Cina, tapi dia faham maknanya. Maknanya bagus, tidak ada unsur syirik. Dia boleh amalkan. Tapi jangan amal doa-doa yang kita tidak tahu makna. Karajin, mambang kuning, mambang biru, wahai si mambang. Takut-takut kita membaca jampi mentera yang memanggil jin. Contohnya. Atau ada unsur-unsur syirik. Seterusnya. Ada dua jenis doa. Biasanya ini tidak berapa difahami oleh sebahagian masyarakat kita. Sebut saya doa tapi kita tidak berapa faham. Yaitu sebenarnya doa ni dia banyak kategori atau klasifikasi. Tapi ada dua klasifikasi umum yang jarang orang faham sebab mungkin tidak banyak buku dan tidak berapa dipelajari atau diajar. Yaitu doa ni kita boleh bagi kepada dua kategori. Satu dia sebut doa mas'alah. Doa mas'alah bukan masalah, Doa mas'alah ia juga dinamakan doa permohonan. Ini yang biasa, doa biasa yang kita memohon kepada Allah untuk sesuatu. Yang kedua pula doa ibadah. Juga dinamakan doa penghambaan atau doa pengabdian. Saya bagi contoh jenis pertama, kategori pertama, doa mas'alah. Contohnya, ya Allah, sembuhkanlah aku. Kita memohon kepada Allah sesuatu, minta kesembuhan. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Itu dinamakan dalam kategori doa mas'alah. Satu kategori pula dinamakan doa ibadah. Sebagai satu contoh, lafaz La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang maksudnya, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang menzalimi diriku. Bila kita lihat maknanya, tidak ada doa direct, langsung. Ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah berilah aku murah rezeki, ya Allah lindungilah rumahku, ya Allah aku memohon agar bisnis aku semakin maju. Tidak ada permohonan di sana, tapi tetap disebut doa. Dia juga disebut ada macam contoh yang kita baca tadi itu, yang kita bagi contoh. Lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin juga disebut zikir. Tapi ia juga disebut doa. Yang siapa yang selalu membaca hadis Nabi tahu ini adalah zikir ataupun dipanggil namanya yang biasa dipanggil tasbih Nabi Yunus. Sebab ini adalah doa yang dibaca Nabi Yunus semasa dalam perut ikan paus. Bayangkanlah, tidak ada permohonan, tapi para ulama juga mengatakan ia doa. Ia juga zikir, ia juga doa. Sebenarnya ada lagi beberapa contoh. Contohnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Dengan pertolongan Allah. Satu contoh lagi, doa perlindungan yang biasa dibaca orang ada di dalam
al-maksurat, ada di dalam doa zikir pagi petang, ada juga yang biasa diamalkan peruqyah, doa pendinding diri. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dalam lafaz itu tidak ada permohonan secara langsung kepada Allah. Tidak ada, ya Allah lindungilah aku, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah hindarilah aku dari musibah. Dia cuma satu lafaz dengan nama Allah, yang sesiapa bersama dengan nama Allah, ia tidak akan dimudaratkan, sama ada kemudaratan itu datang dari langit atau dari bumi. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidak ada permohonan langsung. Ini pun disebut doa. Dia disebut zikir, dia juga disebut doa. Dia dalam kategori doa ibadah. Seterusnya, saya ringkaskan. Mengapa kelihatan seperti doa tidak dikabulkan? Ini soal persoalan yang selalu bermain di fikiran masyarakat kita, pertama di kalangan para pesakit. Kenapa dia sudah begitu lama sakit, dia berdoa tidak juga sembuh-sembuh. Jadi inilah penerangannya, malam ini saya terangkan. Allah telah menyebut di dalam Al-Quran bahawa sesiapa yang berdoa kepadanya, pasti dia kabulkan. Boleh rujuk ayat 186 surah Al-Baqarah. Sebenarnya apabila kita berdoa, pasti Allah makbulkan. Ini adalah janji Allah. Allah tidak pernah memungkiri janji. Bukan macam manusia. Manusia, jin, makhluk pandai mukir janji. Allah kalau dia berjanji, dia akan tepati, dia akan tunaikan. Allah tidak pernah mukir janji. Tapi kenapa kita rasa kita telah berdoa, namun tidak juga nampak doa kita dimakbulkan? Kenapa boleh jadi begitu? Kerana kita kurang faham cara Allah mengabulkan doa. Cara Allah mengabulkan doa adalah seperti berikut, seperti yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Ada hadis Nabi menerangkan bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Sesiapa yang suka baca hadis mungkin kenal nama ini. Sebab nama ini juga popular dalam satu hadis seorang sahabat meruqyah ketua kampung yang disengat kalajengking. Yang meruqyah itu kalau menurut sebahagian riwayat adalah sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah antara sahabat yang selalu meriwayatkan hadis Nabi, selalu meriwayatkan sabda Nabi. Antara dia hadis Nabi yang terkenal tentang ruqyah, Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah dengan Al-Fatihah ketua kampung yang disengat kalajengking. Dan ini lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi bersabda, tidaklah seorang Muslim memanjatkan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau keburukan, atau memutuskan silaturahim, yaitu hubungan kekeluargaan, melainkan Allah memberikan kepadanya dengan sebab itu salah satu di antara 3 perkara, yaitu disegerakan apa yang dia minta atau disimpan untuknya di akhirat, atau dipalingkan darinya keburukan yang setimpal. Mereka yaitu sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Beliau, yaitu Rasulullah, bersabda, pemberian Allah di sisinya lebih banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad, dan juga oleh periwayat hadis bernama Al-Hakim. Di situ hadis ini pengajarannya sangat mendalam.
sahabat kata, kami ingin berdoa sebab Allah janji akan makbulkan doa. Kalau begitu kami doa banyak-banyak, macam-macam kami akan minta. Dan Nabi SAW berkata, kamu minta, maksudnya lebih kurang lah daripada hadis ni, kamu mintalah apapun begitu banyak, Allah pemberiannya lagi banyak. Itu sepatutnya hadis ini memberi motivasi kita untuk kita selalu berdoa. Macam mana kita memahami pengajaran hadis tadi? Dalam hadis yang baru kita baca tadi, pengajarannya adalah begini. Apabila kita berdoa, Allah pasti akan perkenankan doa kita, tetapi dalam 3 bentuk. Kita kena ingat, cara Allah perkenankan doa kita dalam 3 bentuk. Iaitu sama ada diberi apa yang kita minta dengan cepat atau lambat. Sama ada diberikan cepat, kita minta kaya, minggu depan Allah jadikan kita kaya, atau kita momen kaya, hanya 1, 2, 3 tahun akan datang, bisnis kita maju, baru Allah jadikan kita kaya, jadikan bisnis kita maju. Pertama itu, dikabulkan, diberikan apa yang kita minta. Tinggal saja sama ada cepat atau lambat dapat. Kedua, disimpan pemberian itu di akhirat. Kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku istana secantik sebesar istana Sultan Brunei. Tapi tidak juga kita jadi dapat istana di dunia ini. Tetap juga kita hanya petani atau hanya nelayan. Tapi doa kita itu akan dimakbulkan Allah di akhirat. Bila di akhirat kita masuk surga, kita punya istana punya besar. Lebih hebat lagi daripada istana-istana di dunia ini. Begitu cara Allah makbulkan doa, cara kedua. Yang ketiga, cara Allah makbulkan doa kita, dihindarkan bala bencana daripada tertimpa orang yang berdoa itu. Contohnya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah. Contohnya malam ini saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku jutawan kaya raya. Tidak juga saya jadi jutawan kaya raya. Dan bukan sejak malam ni mungkin saya berdoa. Saya sudah berdoa 5 tahun yang lalu, tidak juga jadi jutawan. Tapi mungkin karena doa itu 5 tahun yang lalu atau malam ini, esok sepatutnya saya ditakdirkan kemalangan jalan raya. Akan putus kaki, akan putus tangan. Tapi dengan doa saya malam ini, Allah tidak jadikan saya jutawan, tetapi Allah hindarkan saya daripada kemalangan. Esok saya bawa kereta, tidak jadi saya kemalangan. Sepatutnya saya kemalangan, tapi Allah tiba-tiba esok takdirkan saya kerana saya telah berdoa malam ni, walaupun saya tidak berdoa untuk minta selamat perjalanan, saya berdoa minta jadi jutawan, tapi Allah tidak bagi saya jadi jutawan di dunia ini. Allah hindarkan saya dari bencana. Esok sepatutnya saya pergi kerja lebih awal, pukul 8. Tiba-tiba Allah takdirkan saya jadi terlewat. Saya keluar dari rumah terlewat 30 minit. Kalau saya tercepat 30 minit, rupanya saya akan mengalami kemalangan jalan raya di satu tempat. Tapi kerana saya terlewat 30 minit, saya terhindar dari kemalangan jalan raya tersebut yang teruk. Itu Allah takdirkan saya dielakkan dari musibah. Tidak saya diberi kekayaan jadi jutawan, tapi Allah hindarkan saya dari bencana akibat daripada doa saya, asbab doa saya. Jadi itu yang sebab ketiga inilah, cara ketiga yang ramai orang lupa. Orang berdoa minta sembuh sakit, Allah belum makbulkan dia sembuh. Sudah 5 tahun dia berdoa. Tapi Allah makbul ganti dengan pemberian lebih baik. Anaknya jadi cerdik, anaknya pintar-pintar di sekolah, anaknya taat kepada ibu bapa. Dan orang lupa, asyik mengadu, saya sakit. Tidak juga dimakbulkan doa. Sebenarnya doanya telah dimakbulkan, tapi dalam bentuk yang lain. Oke, kita cepatkan. Seterusnya, ada 2 syarat dalam hadis itu menunjukkan bagaimana Allah memakbulkan syaratnya. Yaitu pertama, mestilah jangan berdoa yang mengandungi dosa. Kedua, mestilah jangan memutuskan hubungan silaturahim. Selalulah menjaga hubungan kekeluargaan. Jangan asyik bergaduh adik-beradik, hina menghina adik-beradik, tidak taat kepada ibu bapa, buat sesuatu yang menyebabkan ibu bapa tersinggung perasaannya. Jadi jangan buat begitu. Sebab itu antara syaratnya yang dinyatakan di dalam hadis.
Kita cepatkan. Mengapa kelihatan seperti doa tidak dimakbulkan? Syarat lain untuk doa dimakbulkan ialah mesti percaya dan beriman kepada Allah. Sebab ada dinyatakan dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, yaitu ayat Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terjemahan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka beritahulah mereka, sesungguhnya aku, yaitu Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyaut seruanku, yaitu dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Jangan baca yang awal saja, yang akhir tu kena baca dan fahami. Yang akhir tu ada dua, dia katakan, kalau kita ingin Allah makbulkan doa kita, kita mestilah menyaut seruan Allah, yaitu patuhi perintahnya. Dan juga kita hendaklah beriman kepada Allah. Beriman ini, berimanlah dengan sungguh-sungguh, berdoalah langsung kepada Allah. Janganlah belajar ilmu-ilmu salah. Janganlah pandai-pandai mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Janganlah cuba merawat diri dengan pakai azimat. Mana yang dilarang Allah, tinggalkan. Baru doa kita makbul. Kita mesti beriman kepada Allah, mesti mengikut perintahnya. Oke, kenapa orang tidak beriman? Tapi nampak doa mereka juga dimakbulkan. Mungkin Bill Gates ada berdoa, makbul, jadi kaya, jadi jutawan, antara orang terkaya di dunia. Ada orang bukan Islam, berdoa, memohon kekayaan, jadi jutawan, jadi jutawan. Tapi orang Islam balik-balik berdoa, minta jadi jutawan, tak kaya, bisnis sakit jatuh lingkup, jatuh bankrupt. Kenapa orang yang tidak beriman, tampak doa mereka seperti dikabulkan? Jadi ini jawapannya, yaitu dalam ajaran Islam, pengabulan doa orang yang tidak beriman dinamakan istidraj. Allah sudah benci dengan seseorang itu dan tidak suka mendengar doa orang itu. Allah tidak suka dengar orang itu berdoa hari ini, berdoa esok. Jadi balik-balik berdoa, Allah benci orang itu, sebab orang itu tidak beriman contohnya. Maka Allah segera berikan pemberiannya supaya dia tidak perlu lagi berdoa. Allah tidak suka dengar doa dia sebab dia bukan orang beriman. Berikan apa yang dia minta, dia akan dapatlah di dunia saja, di akhirat mungkin dia tidak dapat apa-apa sebab kalau dia tidak beriman, dia bukan Islam. Namun kita kena ingat, pemberian Allah itu tidak dengan keredaannya. Dia berikan sebab Allah ni Maha Pengasih dan Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia berikan apa yang diminta tapi tidak dengan redanya. Yang dengan reda adalah pemberian Allah kepada orang-orang beriman. Jadi orang yang terima pemberian itu, doanya dimakbulkan. Dia mungkin penyanyi dari barat, dia berdoa menjadi minta terkenal, dia goyang-goyang pinggul, goyang-goyang dada di media sosial di TikTok, jadi banyak peminat, jadi kaya raya. Tapi dia tidak mendapat reda Allah. Dia cuma jadi pelakon Hollywood terkenal, penyanyi terkenal, tetapi tidak di akhirat kelak, kalau dia bukan orang Islam, bukan beriman, dia tidak akan mendapat keuntungan. Jadi dia diberikan dengan keadaan yang dipanggil istidraj, yaitu tidak dengan reda Allah. Dan ini kita boleh lihat sendiri dalam surah Ali Imran ayat 196. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, saya baca terjemahannya, janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Allah dah bagi peringatan, jangan terperdaya. Mereka kaya, mereka ada kereta yang hebat, mereka jadi terkenal. Jangan perdaya dengan mereka. Sebab itu cuma istidraj. Kelebihan yang mereka dapat di dunia ini tidak akan menambah iman mereka. Sebab mereka memang bukan orang Islam, bukan orang beriman. Yang lebih penting adalah hidayah. Jadi Allah telah peringatkan kita. Jadi Allah telah memberi kita nasihat bahawa janganlah kita terpedaya bila nampak orang kafir kaya, senang, bebas bergerak sana kemari. Di akhirat nanti sesuatu yang menggerunkan menanti mereka. Seterusnya mau dan habis juga.
Jadi saya selesaikanlah dulu kuliah ini sebelum kita sesi soal jawab. Mengapa masih lagi topik mengapa kelihatan seperti doa tidak dimakbulkan? Antara lagi syarat lain untuk doa dikabulkan ialah kita mesti merasa yakin, khusyuk dan bersungguh-sungguh apabila berdoa. Sebab ada hadis Nabi yang menasihati kita seperti yang tertera di slide, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, mintalah kepada Allah dengan kamu sangat yakin akan dikabulkan. Ketahuilah, sungguh Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Karena kita mesti yakin, kita mesti khusyuk, dan mesti bersungguh-sungguh. Apabila kita jadi peruqyah, apabila kita ingin meruqyah anak kita, istri kita, suami kita, kita mesti berdoa, mesti baca ruqyah, mesti baca doa-doa dari Nabi dengan rasa yakin, dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh. Jangan dengan was-was. Baca doa tapi was-was sama ada Allah makbulkan atau tidak. Syarat lain lagi untuk doa dikabulkan ialah dilakukan berkali-kali dan bukan hanya sekali. Yang ini selalu orang abaikan. Baca doa satu kali saja atau besok saja. Baca ruqyah hari ini atau besok. Lepas tu berminggu-minggu, berbulan tidak lagi baca ruqyah. Berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak lagi baca doa. Sedangkan Nabi mengajar dalam hadisnya seperti yang dipaparkan, saya bacakan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang hamba sentiasa akan diterima Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak melakukan dosa dan memutuskan silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Dia berkata, wahai Rasulullah, apa maksudnya tidak tergesa-gesa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang itu mengatakan, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Kemudian dia merasa rugi dan dia meninggalkan berdoa. Orang itu berdoa hari ini, besok berdoa, lepas itu dia nampak tidak juga dimakbulkan. Dia berdoa minta sembuh, tidak juga dimakbulkan. Minggu depan dia berdoa minta sembuh, tidak juga dimakbulkan. Last dia pergi jumpa Sami Siam untuk rawat dia. Dia jumpa orang yang melakukan syirik pula untuk minta rawatan. Dia berhenti berdoa. Terlalu cepat dia berhenti berdoa. Sedangkan dia perlu berdoa berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya ringkaskan saja. Menurut ulama ada keadaan tertentu Allah tidak akan kabulkan doa seseorang. Nanti boleh baca hadis ni. Nanti saya akan kongsikan nota slide ini dan boleh baca hadis ni. Saya skip hadis tersebut dan kaitan doa dan takdir. Bagaimana kita memahami doa dan takdir? Dia tidak bercanggah. Doa dengan takdir, usaha dengan takdir tidak bertentangan. Allah telah jadikan doa boleh menolak takdir buruk. Allah telah jadikan doa itu sebagai usaha yang juga termasuk sebagian daripada takdir. Usaha doa adalah sebagian daripada takdir. Allah telah buat satu peraturan, hukum, formula. Allah akan takdirkan satu kemudaratan dan sebagainya, dan Allah sudah jadikan satu peraturan formula bahwa kemudaratan itu boleh ditolak apabila orang berdoa atau berusaha. Allah takdirkan ada virus melanda suatu negara dan Allah takdirkan dengan berusaha, dengan mengkaji ubat-ubatan boleh menghindari membunuh virus tersebut. Dan Allah juga menetapkan bahwa kalau berdoa orang yang tertimpa sihir, ain, bila berdoa, Allah boleh makbulkan doanya dan menyembuhkan orang tersebut. Jadi doa juga adalah sebagian daripada takdir. Dia tidak bertentangan dengan takdir. Doa merupakan asbab paling kuat untuk menolak perkara yang tidak diingini dan memperoleh perkara yang dicari. Akan tetapi kadang-kala doa tersebut tidak mempunyai kesan kerana kelemahan diri orang yang berdoa. Mungkin disebabkan doa tersebut tidak disukai oleh Allah SWT kerana mengandungi unsur permusuhan
Boleh jadi juga kerana hatinya lemah, hati orang yang berdoa itu lemah, tidak sepenuhnya ditujukan kepada Allah, kerana masih lagi hati terikat dengan azimat, dengan benda-benda khurafat, contohnya, uh, yaitu dia tidak sepenuhnya ditujukan kepada Allah ketika berdoa, sehingga kan seperti busur panah yang lemah, maka anak panah yang dilepaskan juga lemah. Begitu jugalah, kerana ada sesuatu yang boleh menghalang doanya dimakbulkan, seperti makanan yang haram, noda hitam di dalam hati dan kelalaiannya. Faktor-faktor ini boleh menyebabkan doa tidak dimakbulkan atau lambat dimakbulkan. Saya tidak huraikan panjang lebar, mungkin kita boleh huraikan nanti pada sesi soal jawab. Dan kita sampai kepada penutup. Kesimpulannya, jika berdoa, maka berdoa dan memohonlah kepada Allah. Jangan berdoa kepada yang lain. Kadang-kala dalam masyarakat kita ada yang mengatakan dia berdoa kepada Allah. Tapi sebenarnya perbuatannya, tingkah lakunya dia bukan berdoa kepada Allah. Hatinya masih terikat dengan azimat, dengan cincin ajaib, gelang sakti. Dia berdoa dengan perantaran gelang sakti, cincin azimat dan sebagainya. Sepatutnya dia berdoa langsung kepada Allah. Bukan berdoa minta pertolongan Allah, tapi masih mengamalkan ilmu susuk, ilmu kebal, ilmu padam jin dan sebagainya. Jadi kalau ingin makbul doa, berdoalah langsung kepada Allah. Dan jangan berputus asa daripada berdoa dan terus berdoa. Jangan mengharap pertolongan kepada dukun, ahli sihir, jin dan azimat, sebab ia hanya mendatangkan keburukan pada jangka masa panjang. Kesimpulannya, amalan ruqyah itu adalah sebahagian usaha kita berdoa kepada Allah, maka adab atau syarat berdoa perlulah diperhatikan apabila meruqyah diri sendiri atau orang lain. Itulah kesimpulannya secara ringkas, dan kita tamatlah sudah sesi kedua kuliah berkenaan dengan memahami doa, kaitan doa dengan ruqyah. Maka dengan ini saya akan tutup slide sebelum saya serahkan semula kepada moderator kita, Coach Kamarul Azli. Maka dengan ini selesai sesi kedua kuliah yang disampaikan oleh saya. Kita akan masuk ke sesi soal jawab. Maka saya serahkan majlis ilmu kita ini kembali kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Sinar. Kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Tapi malam ni masih pun agak dah pendek. Dah pukul 10.45. Boleh type soalan sekarang. Yang mana yang sempat kita akan jawab. Okey, ada satu soalan yang awal tadi. Bagaimana jin memasukkan bahan santau tadi? Okay, kebanyakan kes jin masukkan bahan santau kepada pesakit melalui ghaib lah. Okay, nama pun jin. Okay, semua biasanya macam bisa-bisa racun kaca ataupun dan sebagainya tu dimasukkan secara ghaib melalui jin tadi ke dalam badan pesakit. Okay, itu biasanya lah. Okay, kita teruskan balik. Soalan seterusnya, apakah doa yang terbaik? Doa yang diajar oleh Nabi, boleh Ustaz kongsikan? So saya rasa tadi Ustaz Sinar pun dah menjawab lah tadi. Ranking yang pertama yang doa yang paling baik adalah daripada ayat Al-Quran. Okay. Kemudian yang keduanya apa yang Nabi ajar. Kemudian barulah turun kepada guru-guru dan ulama. Okay. Mungkin kalau Ustaz Sinar ada nak jelaskan lagi. Terima kasih Coach. Doa yang terbaik, kalau yang diajar Nabi banyak. Yang saya boleh bagi tahu, carilah buku yang ditulis oleh Imam Nawawi. Imam kita, ulama kita dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Nawawi ada tulis satu kitab yang dinamakan Al-Azhar. Ada beribu doa Nabi di situ. Kita boleh baca dan cuba amalkan. Ada doa tentang sihir, ada doa mengganggu daripada gangguan jin, ada doa
doa makan, doa itu, doa ini banyak, beribu. Nabi banyak mengajar doa sampai beribu. Jadi carilah buku kitab yang dinamakan Al-Azhar daripada tulisan Imam Nawawi. Di sana adalah antara doa-doa terbaik sebab itu adalah doa-doa daripada hadis Nabi. Itu jawapan dari tambahan daripada saya. Teruskan coach. Dan saya rasa juga kitab rujukan yang Ustaz Sina tu sebut tu juga turut akan menjawab dua soalan yang seterusnya tu. Rukun-rukun berdoa, share adab dan tata cara sunnah berdoa. InsyaAllah saya rasa kitab yang Ustaz Sina sebut tu dia memang akan memberi perincian yang detail tentang juga jawapan-jawapan tersebut. So kena rujuk dalam kitab-kitab tersebut lah. Okay. Saya terus skip saja soalan tersebut. Saya teruskan kepada soalan daripada Hanafi. Bolehkah perawat ruqyah terkena tempias santau sakit? Jawapan ni memang umum, boleh. Bukan soal santau saja. Tempias daripada sihir, pesakit, gangguan-gangguan yang pesakit alami itu biasanya perawat boleh terkena tempias. So kenapa perawat boleh terkena tempias? Sebab lemahnya benteng diri perawat tu lah. Okay, so bila kita terkena tempias macam tu, bermaksud benteng diri kita lemah sehingga kan serangan-serangan jin tadi boleh terkena kepada kita. So kena gandakan amalan-amalan kita seharian. Okay, jangan tinggal zikir-zikir pagi petang. Amalan-amalan seharian tu kena dijagalah. Okay, Ustaz Sinar ada nak ulas apa-apa? Untuk ini saya tidak ulas lah, nanti saya akan ulas kemudian kalau ada masa lagi, sebab ini sebenarnya pemahaman. Satu saja tambahan, jangan takut kalau ingin belajar ilmu ruqyah, jangan takut dengan santau, jangan takut dengan sihir, jangan takut dengan jin, walaupun jin ifrit. Sebab bila kita belajar ilmu ruqyah, kita belajar cara berdoa kepada Allah. Dan tidak ada lagi yang kuat selain Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah jadi pelindung kita. Bacalah ayat kursi dan 2 ayat selepasnya. Allah adalah wali pelindung kita, orang beriman. Kita tidak perlu takut. Kita mungkin boleh kena santau. Bukan saja santau, kita boleh kena virus COVID-19. Tetapi jika Allah bersama kita, kalaupun kita sakit, kita akan dapat pahala daripada sakit kita. Jadi jangan takut kena santau, kena sihir dan sebagainya. Rawat kita akan dapat pahala membantu sahabat kita, saudara seagama kita yang sakit. Itu tambahan daripada saya. Teruskan coach. Okay, bab tempias ni dia adalah kekuatan tauhid kita. So kita sebagai perawat, kita kenalah yakin dengan apa yang kita belajar. Kita kena yakin dengan apa yang kita amal. Itu je. Sebab kita memang duk baca, kita duk ajar orang bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'un alim. Sedangkan dalam hadis sahih dah jelaskan, kalau kita amalkan 3 kali petang, 3 kali pagi, tidak akan ada mudarat yang boleh ganggu kita, tidak akan ada kejahatan yang boleh ganggu kita. So doa tadi tu sahaja nampak simple, tapi dengan yakinnya kita dengan hadis tersebut, insya-Allah tak akan ada mudarat. Kita kena yakin. Itu je. Okay, so cuma macam mana kita nak yakin, perlulah dengan amalan penting diri kita. Kalau memang kita sebagai perawat hanya amalkan semata-mata 3 kali tu je, itu pun hari ni amal, esok tak amal, lusa amal pula, lepas tu minggu depan baru amal, lepas tu sibuk 2-3 minggu lagi baru amal. So kalau kita amal kejap amal, kejap tak dan sebagainya tu, memang tak kuatlah amalan kita tu. Macam mana kita nak datang yakin? So bagi saya ini adalah asam garam sebagai seorang perawat, kena tempias dan sebagainya. Tapi kalau kita yakin dengan apa yang kita belajar, kita yakin dengan ilmu kita yakin dengan kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, kata-kata Al-Quran, kata-kata Allah, maka insya-Allah tak akan ada mudarat kepada kita. Cuma kadang-kadang kalau tempias tu dia menjadi satu ujian kita, menjadi satu ujian untuk kita, macam saya kata dah, sebagai satu petanda benteng kita lemah. So bila kita sakit tempias daripada pesakit, bermaksud kita kena lipat gandakan amalan-amalan kita. Masih ada lubang-lubang dalam amalan kita. Itu antara yang saya nak beri komen lah. Okay. Soalan yang seterusnya,
kitab tu tadi Ustaz Sinar, Al-Azhar ataupun Al-Azkar? Okey, coach, okey, saya jawab yang ni, lepas tu ada tambahan sedikit daripada saya. Okey, tentang kitab tu, kitab namanya Al-Azkar, A-Z-K-A-R. Al-Azkar ni adalah kata jamak atau plural kepada zikir. Bermakna zikir-zikir. Al-Azkar, A-Z-K-R adalah kata jamak atau dalam bahasa Inggeris plural untuk zikir-zikir. Dan kitab Al-Azhar ni sebenarnya kebanyakan buku-buku nipis, buku-buku doa, kebanyakan ambil daripada kitab Al-Azhar ini. Lepas tu mereka kasih kecil-kecilkan doa-doa, diambil beberapa doa, disusun semula dan dibuatlah buku-buku doa di Malaysia contohnya. Tapi sebenarnya kalau yang kitab asalnya ada beribu doa dan sebenarnya ada sudah dijual yang kitab lengkap Al-Azkar ini yang diterjemahkan, sama ada yang terjemahan Indonesia dan terjemahan Malaysia pun ada. Okey, jadi ada tambahan saya satu yang tentang yang coach ulas tentang doa Bismillahirrahmanirrahim. Ada baru saya teringat ada satu kurang pemahaman, satu peristiwa. Saya ajar keluarga pesakit doa Bismillahirrahmanirrahim, doa pendinding diri daripada berbagai musibah, boleh untuk berdinding diri dari pukau, daripada kemalangan. Jadi mereka amalkan, ada keluarga ni amalkan. Lepas tu beberapa minggu kah, sebulan kah begitu kan, kita jumpa keluarga ni. Lepas ni ada satu ni yang dia kata dia amal. Dia amal tapi dia tanya, dia baru beli kereta. Kereta dia cantik, dia akan parking, tiba-tiba ada kenderaan langgar, kemek. Dia kata dia dah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, kemalangan juga. Saya kata begini cara nak memahami hadis tu. Kita baca doa. Berbanding kalau kita tidak baca doa, mungkin takdirnya kita kemalangan teruk. Mungkin patah kaki, patah tangan, cedera. Tetapi kerana kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah takdirkan ada kemalangan berlaku, tetapi cuma kereta saja yang kemek. Penghuni, orang yang di dalam kereta itu selamat. Tidak ada kecederaan, tidak ada patah tangan, tidak ada pendarahan dan sebagainya. Itu pun satu musibah yang telah dihindarkan Allah. Allah sudah alihkan hanya kereta saja kemek. Kalau mungkin kita tidak baca doa Bismillahirrahmanirrahim pada hari itu, mungkin kita akan kemalangan teruk. Patah tangan, patah kaki, mungkin ada yang ahli keluarga dalam kereta yang mati. Jadi begitu pemahamannya. Bukanlah apabila kita baca doa, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita kebal macam Superman. Tidak akan sakit, tidak akan langsung berlaku apa-apa kepada kita. Sudah sunnatullah, manusia ini akan sakit, akan berlaku musibah. Tetapi dengan berdoa, Allah akan hindarkan musibah itu atau ringankan musibah tersebut. Begitu cara memahami. Supaya jangan orang salah paham, kenapa saya baca doa ini terkena juga musibah. Mungkin musibah itu sepatutnya lebih besar, tapi dikurangkan pesannya oleh Allah kerana akibat daripada doa kita tu, asbab doa kita. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Okey, insyaAllah masa pun hampir pukul 11, mungkin ini soalan yang terakhir. Adakah memasukkan susuk juga kaedah santau? Dia berbeza. Susuk, santau adalah santau. Tadi saya dah jelaskan, santau ni dia merupakan sihir yang berbentuk racun. Susuk ni adalah amalan ilmu hitam. Okay, dia memasukkan susuk emas, nak bagi jadi cantik lah, nak bagi lawa, nak bagi tak nampak tua, nak bagi kulit muka tegang dan sebagainya. Susuk ni dia memasukkan biasanya jarum emas ke dalam muka dia, menyebabkan dia jadi cantik dan sebagainya. Ada juga yang memakai susuk di tangan supaya tangan dia menjadi kuat dan sebagainya. Susuk ni lebih kepada ilmu. Okay? Ilmu hitam dia lah. Ilmu hitam untuk kekal cantik, ilmu hitam untuk tidak nampak tua, ilmu pemanis wajah dan sebagainya. So itu adalah susuk. Dia tak sama. Susuk, santau. So sebab tu saya belajar dulu, dia ada 3 S. Santau, susuk dan saka. 3 S. S yang berbeza-beza. Okay, santau lain, susuk lain, saka juga lain. Okay, insyaAllah kita buka last lagi, 3 minit lagi. Kalau ada soalan, Ustaz Sinar nak tambah soalan ni? Okey, Coach, sementara menunggu mereka peserta menaip soalan, saya ingin tambah secara umum, sekiranya pada malam ni ada soalan-soalan tidak terjawab atau ada yang ingin bertanya tetapi tidak kesempatan,
maka dia boleh bawa soalan itu pada minggu depan. Sama ada soalan yang berkaitan dengan doa ataupun berkenaan apa yang kita sampaikan pada malam ini, kuliah malam ini, ataupun soalan-soalan tambahan pada minggu depan. Kalaulah tidak ada soalan yang tidak terjawab atau tidak tertanya pada malam ini. Jadi siapa yang ingin bertanya lagi boleh bertanya tentang ini. Sebenarnya soalan-soalan ini menarik. Ada nampak ringkas, tapi sebenarnya kalau kami ingin jawab, kami boleh panjangkan. Cuma masa kita terhad, kita ringkaskan, tapi kita boleh carry forward atau bawa soalan-soalan itu pada minggu depan untuk kita terangkan lagi lah. Yang penting itulah kita kena fahami ilmu ruqyah itu apa, doa itu apa, sihir itu apa. Bila kita selalu ikuti kuliah-kuliah seperti ini, kita akan dapat kefahaman yang betul. Jadi tidaklah kita tertipu oleh bomo yang menyamar sebagai al-ustaz, sebagai ilmu pebohongan kononnya ruqyah syariah. Selalulah hadir majlis ilmu. Majlis ilmu supaya kita dapat pemahaman yang betul, tidak kita cepat tertipu. Jadi itu tambahan daripada saya. Siapa yang ingin Coach Kamarul ada bagi peluang 1-2 soalan, silakan. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada moderator Coach Kamarul. Okey. Kita tunggu sekejap kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita akan tutup majlis. Okey. Masa pun ngam-ngam pukul 11. Masih awal lagi. So kalau kita stop awal, boleh sekejap saya keluar minum air sekejap. Hari ni agak keletihan sikit. Okey. Ada soalan. Macam mana nak elak sihir melalui gambar dan membatalkan buhulnya kerana gambar masih berada di tukang sihir? Okey. Ini lebih kepada kemahiran. Kemahiran ni perlu belajar secara berdepan. Okey. So secara nak elak kena sihir, sebab tu kita kena hati-hati dalam post gambar kita ke media sosial. Salah satu dia sentiasa letakkan caption. Bila kita dah upload gambar, letaklah caption zikir. Masya Allah, tabarakallah. So kalau gambar tu kita dah letak caption, orang yang tengok gambar tu dia akan automatik membaca zikir-zikir caption tu. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan berkat zikir tu, gambar tadi tak dapat nak digunakan sebagai sihir, sebagai bahan sihir. Itu satu. Yang keduanya, kalau gambar tu masih ada pada tukang sihir pun tak ada masalah. Kita bacakan sahaja ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat pembatal sihir dengan niat di dalam hati kita untuk menghancurkan segala buhul-buhul sihir. Tak semua sihir ada buhul. Okay? Tak semua sihir ada buhul. Ada sihir yang jenis puja saja. So maksudnya, dan macam saya cakap tadi juga, daripada awal tadi saya cakap, dalam grup Telegram pun dah ada tanya. Saya sendiri personally, saya tidak fokus mencari buhul sihir. Saya hanya ruqyahkan pada pesakit, saya bacakan ayat ruqyah pada pesakit. Sangat jarang saya memperhalusi kes untuk mencari buhul sihir. So tak perlu nak bersusah payah sangat di awal-awal tu. Okay? Buat rawatan ruqyah, bacakan saja ayat ruqyah, buat rawatan ruqyah. InsyaAllah buhul-buhul sihir ni akibat daripada jin. So bila kita rawat kepada pesakit, jin tadi musnah, jin tadi hancur, insya-Allah buhul-buhul yang ada pada tukang sihir juga akan hancur, takkan ada mudarat lagi. Okay, itu jawapan saya. Ustaz Sinar mungkin nak tambah sebagai soalan yang terakhir ni. Terima kasih Coach. Ada 2 poin penting saya ingin sampaikan. 1 poin untuk direnungkan dan 1 pula poin adalah cara yang bagaimana untuk membatalkan sihir yang ada buhul. Tapi cara saya yang mungkin sebahagian peruqyah tidak bersetuju. Saya bagi tahu awal-awal. Okey, yang pertama untuk renungan. Katakanlah buhul sihir itu dibuat oleh tukang sihir, dia ikat-ikat benang, dia ikat-ikat kertas yang ada tulisan-tulisan simbol-simbol, dia masukkan ikatan tersebut, bungkusan tu di dalam mulut ikan yang masih hidup. Dia masukkan ke dalam mulut ikan masih hidup, lepas tu dia lepaskan ikan itu di lautan. Rasa-rasa secara logik akal, boleh cari. Kita boleh pergi ke lautan dalam, di Laut Cina Selatan, cari ikan mana satu, begitu banyak ikan, mana satu yang ada buhul sihir
di dalam ikan tuh. Memang tidak dapat kan. Jadi jangan susah payah cari menyusahkan. Nanti kita kena tipu sih oleh Bomo. Dia kata dia boleh tolong cari tapi bayar dia RM5.000. Dia boleh cari itu di alam gaib. Jadi jangan, lebih baik bayar 1.000 kepada kami ajar ilmu ruqyah daripada bayar 5.000 kepada Bomo menyamar yang rugi saja, tidak akan sembuh juga. Jadi kalau sudah begitu, kita menghadap kepada Allah. Allah kan maha berkuasa. Dimanapun buhul sihir itu berada, di Gunung Himalaya, di Laut Cina Selatan, Laut Atlantik, kita berdoa kepada Allah. Allah tahu di mana letaknya buhul sihir itu. Allah boleh batalkan. Jadi berdoa kepada Allah itu nomor satu. Kita baru saja tadi kuliah tentang doa. Jadi berdoa kepada Allah. Jadi jangan renungkanlah, jangan terlalu pentingkan buhul, mencari buhul. Sebab bayangkanlah kalau buhul itu berada dalam perut ikan hidup dan dilepaskan ke laut dalam. Macam mana nak cari? Oke, itu poin pertama. Poin kedua, untuk cara mengelak melalui gambar dan membatalkan buhul sihir. Sebenarnya pertama jawaban yang diberi coach itu pun saya setuju dan itulah jawaban yang lebih baik, yang terbaik, yang lebih tepat. Tapi saya ingin buat satu tambahan yang mungkin perawat lain tidak setuju, yaitu kalaulah kita rasa kita ada gambar, ada orang print gambar kita dari Facebook dan orang tuh tukang sihir itu dia cucuk-cucuk, dia akan ambil jarum cucuk-cucuk macam buat patung vudu, gambar kita dia cucuk jarum, kita akan rasa sakit. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, sekiranya ada tukang sihir yang simpan gambar saya dan cucuk-cucuk gambar saya sehingga saya terasa pedih di tubuh saya, maka ya Allah, kabulkanlah doa saya ini, saya orang yang teraniaya, dizalimi, sekiranya ahli sihir setiap kali dia menyucuk gambar itu biar dia yang rasa sakit, biar dia yang rasa teruk. Nah, kita berdoa kepada Allah. Kalau Allah makbulkan doa kita, ahli sihir itu dia cucuk gambar kita, dia yang rasa sakit. Dan saya rasa dia akan berhenti daripada menyucuk gambar kita atau memperlakukan sesuatu atas gambar kita. Itu cara yang saya ajar secara ringkas lah. Dan mungkin ada para peruqyah tidak setuju, kata mana boleh itu mengembalikan sihir kepada tukang sihir, itu samalah 2 kali 5 kita dengan sihir. Tapi bagi saya itu tidak sama, sebab kita berdoa kepada Allah untuk membalas ahli sihir itu yang menganiaya kita. Kita orang yang dizalimi, doa orang yang dizalimi adalah dimakbulkan Allah. Lebih baik kita berdoa begitu daripada kita pergi jumpa dukun, kita pergi jumpa bomo, nanti kita takut-takut kita melakukan syirik. Bomo suruh kita sembelih ayam hitam, kambing hitam, nanti berlaku syirik. Lebih baik kita berdoa kepada Allah, mohon Allah balas tukang sihir itu. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar dan terima kasih juga kepada peserta-peserta yang bertanya soalan. Alhamdulillah, peserta kita pada malam ni mencecah pada 50 orang. Alhamdulillah. Sekali lagi saya nak mengingatkan dan mewawarkan kuliah kita ni adalah percuma, tiada yuran, tapi kami sebagai admin dan juga pemberi kuliah ni sangat-sangat mengalu-alukan dan juga sangat-sangat mengharapkan sedikit sumbangan infak daripada tuan-tuan. So insyaAllah kami tak minta banyak-banyak pun. So kalau setiap peserta boleh hadiahkan seorang RM10, seorang RM5 pun bagi kami sangat-sangat besar. Boleh infakkan seorang RM5, seorang RM10 pun untuk setiap sekali kuliah juga bagi kami satu value yang sangat besar, bagi memudahkan untuk kami nak upgradekan facilities kami, bahan-bahan laptop, speaker dan sebagainya. Okey, kami tak wujudkan WhatsApp group ke semua peserta ni. Sepatutnya kita di dalam grup Telegram. So kita mungkin kalau ada yang link ni terlepas ke grup-grup lain, dia tak ada Telegram. So boleh rujuk balik kepada siapa yang tukang sebar link majlis program ni, tak ada masalah, dia dah sebarkan boleh. Cuma link ni sebenarnya disebarkan di dalam grup Telegram Rawatan Islam. Okey. InsyaAllah saya rasa itu saja untuk malam ni. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis. Terima kasih Coach. Dan nampaknya mungkin daripada soalan ni ada para peserta yang
belum masuk grup Telegram Rawatan Islam. Untuk para peserta yang baru masuk dalam kuliah ini dan tidak sedar bahawa kita ada satu grup Telegram bernama Grup Telegram Rawatan Islam, bolehlah nanti tanya kawan-kawan yang memang sudah ahli dalam grup itu untuk mendapatkan link untuk masuk kepada grup Telegram Rawatan Islam. Dan dalam grup itu macam-macam ada. Kita ada hadiahkan buku e-book, kita ada hadiahkan audio bacaan-bacaan ruqyah dan macam-macam lagi. Dan ada kita menjawab soalan, ada yang ingin bertanya. Jadi tanyalah kawan-kawan yang ada link grup itu dan masuklah ke dalam grup itu, kita aluk-alukan. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan terima kasih dengan kehadiran yang begitu ramai pada malam ini. Alhamdulillah memberikan kami semangat untuk memberi lagi kuliah-kuliah pada minggu-minggu hadapan, insya-Allah. Dan juga kami memohon maaf sekiranya ada tersilap kata yang menyinggung perasaan para sahabat pada peserta sekalian, terutama diri saya. Saya orang Sabah, ada mungkin bahasa saya rasa lembut, bersopan, tapi rupanya di Semenanjung mungkin kedengaran kasar. Jadi saya memohon maaf jika ada bahasa saya yang menyinggung perasaan para sahabat sekalian. Jadi dengan itu saya ucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf jika ada saya tersilap kata. Dengan ini saya serahkan semula kepada panel kita dan juga moderator kita dan juga ketua grup Telegram Rawatan Islam, yaitu Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Alhamdulillah kuliah kita pada malam ni tamat, insya-Allah. Minggu depan kita akan ada kuliah yang lain, mungkin tajuk yang berbeza, insya-Allah akan diberitahu di dalam grup Telegram. So dengan ini, yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu, kelemahan itu datang daripada kelemahan kami. Saya dan juga Ustaz Sinar, kami mohon maaf banyak-banyak. Okey, saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Saya akan stop recording dan boleh bersurai, boleh live group dan semua ya, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan.